Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Ahmad Bashir Ibrahim Bezarul Hakim Warakumul Masfufati Sifar Sita Arba'ah Sita Wahid Wahid. Okay, baik, saya akan menerangkan tentang pengenalan Ar-Rahnu. Ar-Rahnu dari segi bahasa ia bermaksud tetap. Ada juga yang memberi maksud menahan. Dalam bahasa Malaysia, Ar-Rahnu ialah gadaian yang bermaksud pinjaman wang dengan menyerahkan barang sebagai cagaran untuk tempoh tertentu. Dalam istilah fiqh, Ar-Rahnu bermaksud menjadikan sesuatu harta sebagai cagaran atau gadaian atas sesuatu hutang untuk menjamin pembayaran balik hutang tersebut. Ar-Rahnu seperti yang diamalkan oleh institusi kewangan Islam di Malaysia merupakan produk muamalah Islam yang hybrid, yakni gabungan beberapa mekanisme kontrak yang melibatkan beberapa mekanisme kontrak Islam, iaitu Al-Qard Al-Hasan, iaitu pinjaman tanpa faedah. Ar-Rahnu merupakan cagaran. Al-Wadiah ialah simpanan dan Al-Ujrah upah simpanan. Ar-Rahnu diperkenalkan untuk melindungi masyarakat, terutamanya masyarakat Islam, daripada transaksi yang berunsurkan riba. Sebelum kewujudan Ar-Rahnu, masyarakat Melayu terpaksa bergantung kepada kedai-kedai pajak gadai sebagai institusi yang dapat membantu ketika mereka memerlukan wang. Di samping itu, skim pajak gadai Islam Ar-Rahnu ditubuhkan atas dasar fardu kifayah dan bukan atas dasar keuntungan semata-mata oleh pelaksanaannya. Antara tujuan utamanya ialah untuk menghapuskan riba atau hasil bunga dan gharar yang dikenakan oleh pengusaha kedai pajak gadai secara konvensional. Walaupun menurut Akta Pajak Gadai 1972, had maksimum caj faedah bulanan adalah sebanyak 2.5%. Namun secara realitinya jumlah yang dikenakan ialah sekitar 3 hingga 4% sebulan. Tujuan marhun ini ialah untuk meyakinkan tuan punya hutang ataupun pemihutang bahawa risiko pembayaran semula hutang tadi dapat dikurangkan. Sementara di pihak penghutang, mereka ini tidak perlu menanggung beban pembayaran semula yang tinggi. Sebaliknya, jalan penyelesaian terbaik telah pun dipersetujui. Bagi hutang tadi pula, skim ini melaksanakan prinsip Al-Qardul Hasan, iaitu bantuan ihsan, iaitu pinjaman tanpa faedah yang lebih bersifat kepada sikap tolong-menolong dan bantu-membantu sama Islam. Sementara prinsip Al-Wadiah pula ialah akad di antara tuan punya barang dengan pihak yang menyimpan barang gadaian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Alif bin Rusli, Rakamul Masfufa 06131993. InsyaAllah saya akan terangkan pengenalan pajak gadai. Pada 2 Januari 1973, Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 dan Peraturan-Peraturan Pemajak Gadai telah dikuatkuasakan di seluruh Malaysia termasuk Sarawak, Sabah dan wilayah persekutuan bagi menyelaras dan menyeragamkan pentadbiran pajak gadai di Malaysia serta menjamin industri pajak gadai yang sihat di samping melindungi kepentingan pengguna pemegang pajak gadai. Haruslah mencatatkan butir-butir transaksi pembajak gadaian dalam buku dan mengeluarkan surat pajak gadai. Menurut Akta Pajak Gadai 1972, faedah yang dibenarkan ialah 2% atau 24% setahun. Tempoh gadaian ialah selama 6 bulan, tetapi gadaian juga boleh ditembuskan pada bila-bila masa. Sekiranya tidak dapat menembus gadaian sebelum tamat tempoh pajak gadai, boleh memberitahu kepada pemegang pajak gadai untuk melanjutkan tempoh masa tidak kurang daripada 3 bulan. Pemegang pajak gadai mempunyai tanggungjawab untuk menjaga barang-barang gadaian itu dengan cermat dan bersungguh-sungguh, sebagaimana menjaga harta bendanya. Pemegang pajak gadai hendaklah bertanggungjawab bagi kehilangan atau kerosakan barang gadaian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zainuddin Daniel bin Muhammad Zainuddin, Rakamul Masfufah 06147114. Okay, kita terus pada dalil. Adakah Al-Quran juga membenarkan Ar-Rahnu
Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 283 firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi utu min amanatu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumu syahada wa man yaktumha fa innahu ismun qalbu wallahu bima ta'maluna alim." Sadaqallahul aliyyul azim. Maksudnya, jika kamu dalam perjalanan dan urus niaga secara hutang sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penulis, maka hendaklah kamu adakan satu barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, iaitu hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu, ya wahai para saksi, menyembunyikan persaksian, dan sesiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi adakah kita pernah terfikir, adakah Nabi Muhammad SAW ni pernah melakukan urus niaga secara ar-rahnu? Ya, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan urus niaga yang berasaskan ar-rahnu. Ini kerana kita boleh lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah yang berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara man yahudi ta'aman ila ajal wa rahnu dar'an lahu min hadid. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara hutang, dan baginda telah memberikan baju besi sebagai gadaian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu lagi hadis, wa an Anas qala rahnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dar'an indal yahudu bil badinah wa akhadha minhu sya'ira li ahlu. Daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika mengambil gandum untuk diberikan kepada keluarga baginda. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah. Melalui dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, amat jelas sekali bahawa Islam telah membenarkan transaksi gadaian dan ianya telah menjadi kebiasaan bagi pada ketika itu. Okey, jika kita lihat pada pajak gadaian konvensional, kita ambil satu contoh, iaitu Ali berhutang dengan syarikat pajak gadai ABC sebanyak 10,000 dan mencagarkan barang kemas seperti gelang dan cincin. Ali telah bersetuju dengan syarikat pajak gadai ABC itu dan untuk menjelaskan hutang tersebut dalam tempoh 6 bulan, dan syarikat pajak gadai ABC mengenakan cas faedah sebanyak 1.5% setiap bulan, sehinggalah hutang dijelaskan dan syarikat tersebut mengenakan cas 1.5% sekiranya Ali lewat membayar hutangnya. Maka inilah yang dikatakan riba atas pinjaman yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu berjaya. Surah An-Nisa ayat 130. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' yang menerangkan maksud dari ayat ini adalah perbuatan mengambil faedah atau pentambahan atas hutang yang diberikan merupakan amalan kaum jahiliyah, itu yang diharamkanlah. Anna tahrimu allazi fil Quran innama tanawala ma kana ma'hudan lil jahiliyah min riba an-nisa wa talab az-ziyadati fil mal bi ziyadati al-ajal wa kana ahaduhum idza hala ajalu dainihi wa lam yuwaffihi al-gharimu ad'afa lahu al-mal wa ad'afa lahu al-ajal thumma yaf'alu kadhalika inda al-ajal al-akhar. Maksudnya pengharaman yang terdapat dalam Quran merujuk pada apa yang berlaku ketika zaman jahiliah, iaitu riba nasiah, iaitu tambahan atas hutang, dan menuntut untuk tambahan pada harta dengan pertambahan tempoh bayaran hutang, dan berlaku dalam kalangan mereka, iaitu orang jahiliah apabila cukupnya tempoh hutangnya dan dia tidak dapat menjelaskan, maka iaitu pemiutang perlu menambah pada harta, iaitu tambah bunga pada hutang, menambah tempoh, kemudian melakukan pada tempoh yang lain. Rujuk Al-Majmu' Syarah Al-Mahzah 391/9. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhaimin bin Muhammad Azman. Nombor metrik 065080.
Seterusnya saya akan menerangkan tentang hukum ar-rahnu dan pajak gadai konvensional. Hukum ar-rahnu adalah harus berdasarkan 4 mazhab mengatakan bersepakat bahawa harus dalam gadaian semasa berhutang, sama ada ketika bermusafir atau bermukim. Dalilnya daripada surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Yang bermaksud, dan jika kamu bermusafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh, sedangkan kamu tiada jurutulis, maka hendaklah kamu memberi barang gadaian untuk dipegang. Seterusnya, hukum pajak gadai konvensional ataupun di zaman moden ini, hukumnya adalah haram kerana terlibat dengan aktiviti riba, judi dan unsur goror, iaitu berlebih-lebihan dalam muamalah. Dalilnya daripada surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang bermafhum, Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan sesiapa yang mengharamkan riba hum fiha khalidun, iaitu mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rashdan Akmal bin Rusdi, nombor metrik 062802. Hari ini saya akan menerangkan mengenai rumusan daripada tajuk perbandingan antara ar-rahnu dan juga pajak gadai konvensional. Kesimpulannya, oleh itu, setiap orang mesti memiliki kewangan yang kukuh. Namun, sekiranya tidak mampu, maka bolehlah seseorang itu menggadai barangan yang ada pada orang tersebut. Ar-rahnu merupakan suatu gadaian antara harta benda jika tidak mampu membayar hutang tersebut menggunakan wang tanpa dikenakan sebarang faedah ataupun bunga. Manakala pajak gadai konvensional pula merupakan gadaian harta benda yang dikenakan suatu faedah ataupun bunga ke atas pajak gadai tersebut. Hukum ar-rahnu ini adalah harus berdasarkan persepakatan 4 mazhab, iaitu mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i. Hal ini demikian kerana ia adalah sebagai ganti atau sebagai jaminan kepada hutang yang diambil daripada seseorang tersebut agar hutang itu dapat dibayar kembali. Sekiranya hutang gagal dibayar, maka ia boleh digadaikan sama ada keseluruhan ataupun sebahagian daripada nilai barang gadaian tersebut. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melaksanakan urus niaga tersebut berdasarkan ar-rahnu melalui beberapa riwayat hadis. Manakala bagi pajak gadai konvensional pula adalah haram kerana transaksi jenis urus niaga ini memiliki unsur riba, judi dan gharar. Urus niaga ini merupakan suatu gadaian atau cagaran yang dikenakan faedah ataupun bunga ke atas pajak gadai tersebut. Jelas sekali, agama Islam membenarkan transaksi jenis ar-rahnu dalam kehidupan seharian. Manakala pajak gadai konvensional pula diharamkan sama sekali oleh Islam dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.